Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok kaedah perundangan Islam sama saya lagi Ustaz Effendi bin Mahidin. Bahagian yang kedua berkenaan dengan sistem kaedah perundangan Islam topik 9 insya-Allah. Okay, seperti yang kita telah lihat sebelum pada ini, kita telah pelajari tentang definisi pengertian qawaid fikih, pengertian qawaid fikih itu sendiri dan juga sejarah penulisan oleh sarjana Islam ya. Dan kita tengok seterusnya kita akan tengok contoh kaedah fikih dan penjelasannya insya-Allah. Okey, menurut mazhab Syafi'i terdapat 5 kaedah yang telah disepakati ya untuk digunakan dalam permasalahan hukum dan kelima-lima merupakan ibu segala kaedah fikih ini. Okey, inilah 5 yang disebutkan tadi, 5 perkara. Yang pertama ialah al-umur bi maqasidha. Yang bermaksud setiap perkara itu berdasarkan dinilai pada tujuannya. Yang kedua ialah al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak dihilangkan dengan syak atau keraguan. Yang ketiga adalah musyaqqat tajlibu taysir, kesukaran membawa kepada keringanan. Yang keempat darar yuzalu, kemudaratan dihilangkan. Dan yang kelima al-'adatu muhakkamah, adat itu menjadi hukum. Inilah 5 perkara yang disepakati untuk menentukan kaedah. Okey, kita tengok seterusnya. Kita tengok satu persatu insya-Allah, tengok satu persatu. Okey, yang pertama kita tengok kaedah fiqh iaitu al-amru bi maqasidha. Yang maksud setiap perkara itu berdasarkan dinilai dengan tujuannya. Ini kaedah fikih Diambil perkataan daripada surah Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang mana kita perkataan dia? Okey, iaitu berdasarkan kepada tujuannya, niat dia lah. Yang mengikhlaskan dia, yang Allah menyembah, ya'budu, supaya mereka menyembah dan mengikhlaskan, mentaati perintah Allah lah. Okey, ini maksudnya tujuan dia. Ia adalah suatu contoh yang kita mengumpulkan semua sekali ya. Kalau kita nak kumpul semua sekali banyaklah. Jadi kita membicarakan 5 perkara ni, iaitu kaedah al-umuru bi maqasidha. Al-umuru bi maqasidha. Kaedah ini berbunyi untuk membawa pengertian bahawa setiap suatu perkara yang dilakukan oleh seorang mukallaf itu bergantung pada tujuan ataupun niatnya. Oleh itu berdasarkan kaedah ini, setiap perbuatan perkataan yang dilakukan oleh seseorang mukallaf akan diambil kira melalui niat atau tujuannya. Niat sangat penting dalam menentukan kualiti. Okey, sekejap. Okey, niat sangat penting dalam menentukan kualiti ataupun makna perbuatan. Perbuatan seseorang sama ada seorang itu melakukan perbuatan dengan niat beribadah kepada Allah, surah ni surah Al-Baqarah tadi, ataupun dengan niat yang lain untuk mendapat pujian contohnya lah. Niat ini menentukan sama ada seorang itu dianggap membunuh. Ini penting dalam perundangan Islam nak tengok dia membunuh atau sengaja ataupun tidak sengaja. Niat juga akan menentukan lafaz cerai. Kita tengok dalam dalam undang-undang keluarga. Tengok sebelum pada ni topik yang keempat. Betul ke yang lafaz kinayah kita bincang itu ya. Adakah dia betul nak berniat untuk menceraikan isterinya hanya dia ataupun lafaz tu secara tu sajalah. Dia kata sudah perhubungan kita telah putus setakat ini saja. Putus tu macam mana maksud dia? Itu lafaz kinayah. Niat turut akan menentukan seorang mengambil barang yang ditemui di tepi jalan, sama ada dia seorang pencuri ataupun dia ambil barang tu untuk menyelamatkan barang tu sebagai pemegang amanah lah. Semua balik rumah lah kau tu. Balik pasal kereta jemput ke jalan kan, boleh jadi dia pencuri ataupun dia pegang amanah untuk diisytiharkan kepada orang lain. Okey, niat tu yang penting. Okey, semua pada kaedah ini ialah Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah kita baca dah tadi ya. Okey. Seterusnya ada hadis ya. Yang bermaksud hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap perkara bergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Kata ini ada. Betul. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat hijratuhu lidunya tuyibuha aw amra'atin yankihuha hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap seseorang yang apa-apa yang diniatkannya, maka siapa yang melakukan hijrah dan berniat kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu adalah bagi Allah dan Rasulnya.
Dan sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan ganjaran di dunia, maka dia akan memperolehinya. Atau dia berhijrah kerana berniat untuk mengawin seseorang. Ini berlaku di zaman Rasulullah, mana berhijrah kerana nak kahwin dengan seseorang, maka dia dapat kahwin. Tapi hijrahnya itu dikira berdasarkan niat dalam melakukan hijrah tersebut. Tak apa-apa lah. Kalau nak kahwin, bukan berhijrah bersama dengan Rasul. Nak kahwin dengan perempuan, takut dah orang lain. Dalam menjelaskan kepentingan ini, Imam Syafi'i berkata, hadis ini mewakili 1/3 daripada ilmu. Besar lah orang ikut dia. Dan termasuk dalam hadis ini 70 cabang ilmu fiqh. Tengok. Menurut Syekh Umar Ibn Salah, kaedah ini dianggap sebagai kaedah yang paling asas dan penting antara kaedah fiqh dan banyak itu. Kaedah ini menurutnya boleh diaplikasikan ke dalam pelbagai masalah seperti perbahasan tentang ibadat, yang ini akan membezakan antara ibadat tersebut. Kaedah ini juga boleh diaplikasikan ke dalam pelbagai isu yang lain seperti bidang perniagaan, hutang, piutang, perwakilan, macam-macam lah kita bincang tadi lah. Boleh diaplikasikan, kan niat dia. Betul lah kita tak boleh baca niat orang lah, tapi boleh ditengok, dilihat ya. Menurut Zalikhah, kaedah ini boleh digunakan dalam aplikasi bidang fiqh sebagai ganti rugi, mempertahankan diri yang diharuskan, amanah dan keseksaan. Beliau kemudian menambah dalam hal kisos, misalnya niat pembunuh dalam melakukan pembunuhan merupakan faktor penting. Oleh itu, jika seorang pembunuh tidak berniat untuk membunuh, maka pada waktu itu hukuman yang dikenakan atasnya adalah niat dan bukan kisos. Contohnya pembunuh lah, bawa dia masuk hutan, bawa kenapa? Tiba-tiba dia tengok, dia bukan nak bunuh orang, tapi bukan nak bunuh orang. Tak, mungkin biasa juga berlaku ni. Dia tengok macam ada kijang, dia tembak lah. Masya Allah, rupa-rupanya manusia lah. Mungkin sahabat dia pergi pemburu sama juga, mungkin ada orang lain tak. Tak nak macam ni lah. Tapi dia bukan niat nak bunuh lah. Tapi matilah orang tu. Kaya ni kerana niat tadi lah. Tapi dua-dua mati belaka. Tembak tu mati belaka lah. Tapi tadi bukan niat membunuh. Syekh Abdul Aziz Muhammad Azam menyebut dalam kitabnya bahawa kaedah ini menjelaskan tentang pentingnya niat dalam melakukan sesuatu perkara. Niat itu bukan pada ucapan tetapi terletak dalam hati sanubari seseorang. Kalau dari segi mahkamah mungkin dia akan carilah, cari baca hati tak boleh. Tapi dia ada kaedah dia lah, macam mana dia boleh tahu lah. Dalam hal ini kata Syekh Abdul Aziz Muhammad Azam bagi lagi bahawa Ibnu Nujaim telah menulis kaedah yang hampir sama dengan kaedah ini, iaitu kaedah tidak ada balasan kecuali dengan niat. Kecuali dia mengaku lah, memang aku nak mau sangat ke orang ni lah, itu lain cerita lah. Tak dia mengaku, itu maknanya tu pun kerana niat lah. Jadi kena hukum bunuh ada kisos. Syekh Abdul Aziz Muhammad Azam menambah lagi berdasarkan kaedah ini, jika seorang duduk di masjid tanpa berniat itikaf, kita ini duduk saja di atas masjid, maka pahala kita tidak dapat dia, tidak boleh dah, rugi lah. Sebab tu kita pergi ke masjid, sebab biasa kadang-kadang masjid ni dia tampar pula, dia tampar kat dinding tu, niat itikaf lah. Dia bukan apa nak suruh kita ingat lah, tu bagus lah dia buat kita. Jadi kita tengok tu, aku tak niat lagi, kita niat itikaf, maka dapat pahala besar. Kemudian harta seperti duit kepada seorang mungkin menjadi zakat. Dia bagi duit ke seorang lah, niat dia untuk zakat ke, nak bagi saja ke, nak bagi hadiah, kena bagi tahu lah. Jadi orang tu tahu niat zakat dia ingat ke, niat lain. Tapi kita lah yang berniat tu. Jika diniatkan sebagai zakat tapi akan menjadi pemberian biasa tanpa disertai dengan niat pembayaran zakat. Dia niat untuk zakat bagi sajalah, bagi hadiah lah. Oleh itu tegasnya niat memainkan peranan yang amat penting dalam menentukan suatu perkara. Biasalah macam solat lah juga lah. Kadang-kadang solat subuh. Kita niat 2 rakaat untuk solat sunat. Kita lama relax subuh. Kalau ingat kat masa nak habis subuh, aku nak main subuh lagi. Dia tak apa, dia tadi main dah kalau tak boleh. Tak hati. Sebab itu ialah niat solat sunat lah. Solat fajar 2 rakaat besar pahala. Subuh kena sembahyang balik lah. Subuh kena khas untuk sembahyang subuh je. Okey, seterusnya kita tengok kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, al-yaqin la yuzalu bisyak. Yang berarti keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Di sini ada dari surah Yunus ayat ke-36, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a innallaha 'alimun bima yaf'alun. Dan kata aslinya syak prasangka, dhanna syai'a. Okey, aslinya dhann prasangka, syak dhann. Okey, kaedah ini bermaksud keyakinan. Keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Manakala hadis Rasulullah SAW bersabda, bila seorang daripada kamu merasai sesuatu dalam perutnya,
maka timbul keraguan dalam dirinya sama ada sesuatu telah keluar atau belum daripadanya. Maka hendaklah dia tidak meninggalkan masjid untuk tujuan berwuduk balik, sehingga dia tidak yakin, dia telah yakin mendengar bunyi kentutnya atau yakin setelah mendapati bau kentutnya. Hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih. Jadi kaedah ini amat penting kerana mengandungi kebaikan yang menyeluruh kepada syariah Islamnya. Kaedah ini bertujuan membuang keburukan dan wujudkan keyakinan. Ini waswah kadang-kadang yang waswah ni bahaya ni. Jadi di sini waswah ajar pada kita, bila kita rasa nak kentut, langsung pecah kentut dah tak lagi. Tengok pada dua keadaan. Yang pertama ialah bau tak lagi. Tak bau tak payah. Ataupun dengar bunyi tak lagi. Tak bunyi. Tak bunyi lagi. Ada dua-dua tak ada, maka jangan kita ragu ya. Dengan kita mendatangkan syok pula. Pakai itu sendiri main. Tak salah rasa buah dah kan. Jadi dia ambil wuduk, lepas tu semayang, lepas tu wuduk, jadi wasbah gitu. Satu membazir masa, membazir air, membazir sebab tak ada ilmu. Jadi Rasulullah pesan pada kita sini untuk mengelak daripada waswah tadi. Bau ke tak? Tak. Bunyi ke tak? Tak. Ada sudah lah. Kaedah ni penting ya. Hadis-hadis sahih tu. Dalam hal ini Imam Sayyuti seperti yang dinukilkan oleh dalam bukunya Al-Wajiz fi Al-Qawaid Al-Fiqhiyah menyebut kaedah ini masuk dalam satu cabang fiqh. Menjelaskan bahawa al-yakin dan berkata bahawa keyakinan al-yakin dari segi bahasa ialah pengetahuan tanpa keraguan. Keyakinan oleh itu berlawan dengan maksud keraguan. Yakin memang beza dengan ragu pula. Beza. Yakin lah. Keyakinan dari segi istilah pula ialah kepercayaan bersesuaian dengan hakikat yang nyata. Manakala keraguan bermaksud keraguan antara dua perkara yang bertentangan tanpa ada kepastian. Salah satu daripada keduanya makna yang lebih kukuh. Okey, oleh itu Az-Zuhaili, Dr. Wahab Az-Zuhaili berkata jika suatu perkara itu telah dibuktikan keyakinannya, maka luputlah keraguan ke atasnya, dan keraguan itu tidak boleh mempengaruhi keyakinan kerana keyakinan lebih kuat daripada keraguan dan sangkaan kita. Jadi dah lah tu, jangan ada waswah lagi. Dah bagi dah kaedah macam mana. Aplikasi kepada faedah ini contohnya dalam bab taharah. Taharah seorang yang telah yakin bahawa dia adalah keadaan suci, kemudian dia merasa syak sama ada dia telah berhadas, telah batal wuduk ya, maka hukumnya dia adalah keadaan bersuci. Kerana asal dia ada wuduk dah, dia ada air sembahyang dah, tiba-tiba dia syak, batal dah lagi, ambil yang asal ya. Maka hukumnya dia adalah dalam keadaan bersuci kerana asalnya dia dalam keadaan bersuci. Jika seseorang itu yakin bahawa dia dalam keadaan suci daripada hadas, tetapi berasa syak tentang keadaan sebelumnya, maka hendaklah diingati keadaan asalnya sebelum datangnya syak. Keyakinannya mendahului syak. Seterusnya aplikasi lain ya. Aplikasi lain kita tengok dalam pendakwaan dan jenayah. Menurut berdasarkan kaedah ini, jika kita menuduh seorang itu bersalah, maka hendaklah dibuktikan kesalahannya. Menurutnya lagi sudah pasti seorang itu belum bersalah sehingga dibuktikan kesalahannya. Kita tuduh orang tu tidak. Orang itu kita kata bersalah, sebenarnya dia tak bersalah lagi. Sebab asal dia tidak bersalah. Jadi kita kena bawa bukti ya. Bukan suruh orang tu yang bawa bukti. Ini berlaku zaman sekarang ni pelik tak. Dia tuduh orang tu, dia suruh orang tu pula bawa bukti. Allah Akbar. Ni berlawanan lah tak? Berlawanan. Dia tuduh orang, dia bukti. Dia tuduh orang. Ni sangat bersalah lah. Dalam masalah hutang piutang lagi ya, isu lain, beliau menambah seorang itu tidak berhutang. Mereka telah dibuktikan bahawa dia berhutang. Tuduhan atau sangkaan tanpa bukti tidak boleh menghilangkan keyakinan asal itu dia tidak berhutang. Asal kita tak berhutang lah, lepas tu baru berhutang. Tiba-tiba sebab tu kita kena ada bukti. Orang yang nak mendakwa orang tu berhutang tu yang kena buat bukti. Ada orang berhutang, dia tak payah buat bukti, sebab orang dakwa dia. Sama macam tadi lah. Bila nak mendakwa seseorang, dia kena buat bukti ya. Tak boleh. Dia kena buat bukti. Kalau tak ada bukti, tak boleh. Lepas tu dia Allah lah pula, akhirat lah pula. Balas dunia tak buat catatan apa-apa. Dia tu buat macam tak mengaku dah. Sebab tu dah hutang ni biasa. Penting untuk kita buat satu surat perjanjian lah yang diajar dalam Islam. Yang hutang yang banyak lah. Menurut lagi keadaan ini asas dalam sistem jenayah Islam yang pihak yang menuduh adalah mengemukakan bukti dan keterangan kerana secara yakin seorang itu adalah tidak bersalah. Sehingga dibuktikan bahawa dia memang benar-benar bersalah. Seterusnya kita tengok kaedah seterusnya yang ketiga. Lupa kita dia. Okey, mesti tengah bangun insya-Allah kita boleh lagi bersama. Kaedah yang ketiga. Kini ada lagi hadis ya. La yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sawtan aw yajid rihan. Ini yang kita sebut tadi ya. Janganlah seorang itu beralih tempat duduk, maknanya dia meninggalkan masjid lah, dia ambil semayang balik.
hatta yasma'a, sehingga dia yasma'a, dia mendengar sautan, itu tadi lah, atau yajida rihan, atau dia mendengar bau, apa dia mendapati bau lah, bau tak. Yang ketiga, keadaan ketiga, al-musyaqqatu tajlibu taysir. Kesukaran membawa kepada keringanan. Daripada Al-Quran yusra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya. Wa litukmilul iddata wa litukabbarullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dia menghendaki bagi kamu semua kemudahan, dan tidak dia menghendaki bagi kamu kesulitan, dan supaya kamu menyempurnakan hitungan, dan supaya kamu agungkan Allah atas apa yang dia telah tunjukkan kepada kamu, dan agar kamu semua bersyukur kepada Allah. Okey, al-yusra. Okey. Seterusnya kita tengok kaedah yang keempat. Kaedah yang keempat iaitu kaedah ad-darar yuzalu. Keempat ni ad-darar yuzalu. Bermaksud kemudaratan dihilangkan. Wa idza talaqtumun nisaa fa balaghna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf wa la tumsikuhunna diraran lita'tadu. Dirar. Okey, bermaksud apabila kamu telah menceraikan isteri-isteri kamu, maka mereka telah hampir berakhir, maka masa iddah mereka, maka tahanlah oleh kamu untuk rujuk kembali mereka dengan cara yang baik, atau ceraikan oleh kamu dengan cara yang baik, dan janganlah kamu menahan mereka untuk menyakiti, supaya kamu melampaui batas lah, buat zalim kepada orang tu lah, bekas isteri dia tu. Okey, ni kaedah yang keempat, iaitu kaedah ad-darar yuzal. Ad-darar yuzal. Kaedah ini secara mudahnya bermaksud kemudaratan dilupuskan kemudaratan, dihapuskan atau dihilangkan. Kaedah ini digunakan oleh fuqaha dalam menentukan hukum bagi masalah baru ketika berlakunya sesuatu keadaan yang disebut kemudaratan. Manakala maksud kemudaratan dilumpuhkan berdasarkan kaedah tadi adalah wajib dihilangkan kemudaratan apabila ia timbul. Apa-apa yang dimaksudkan ad-darar, seperti yang disebutkan oleh Syekh Umar Ibn Salah dalam kitabnya, ialah mengenakan apa-apa yang juga keburukan atau kerosakan, mafsadah terhadap orang-orang lain. Kita kena hapuskan. Maksudnya apa-apa yang dimaksudkan dengan ad-darar yuzal ialah kewajipan untuk menghapuskan sebarang bentuk kemudaratan. Oleh itu, tidak seharusnya seorang lelaki melakukan darar, keburukan atau kerosakan terhadap saudaranya. Dia juga tidak seharusnya mengurangi daripada saudaranya apa-apa sahaja yang menjadi hak atau milik saudaranya itu. Dia tak boleh nak kena, Islah tak boleh ya. Kaedah ini diambil bersumberkan daripada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah. Ada لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. Janganlah membahayakan seorang ibu kerana anaknya, dan janganlah menderita anaknya yang dilahirkan baginya kerana anaknya. Okey. Yang maksud janganlah menjadikan seorang ibu itu mudarat kerana anaknya, dan jangan menjadikannya seorang bapa itu mudarat kepada anaknya. Maksudnya di sini ialah aplikasi kepada kaedah berdasarkan pendapat Syekh Az-Zuhaili dapat diketahui dalam pelbagai cabang fiqh. Misalnya prinsip yang mengharuskan pembatalan kontrak kerana kecacatan padanya, pengharusan tegahan menguruskan sesuatu urusan daripada orang yang lemah fikiran, hak yang ada pada qiyas, hudud, kafarah, gantian barang yang hilang, jihad dan lain-lainnya adalah sebahagian daripada bidang aplikasi pada kaedah ini. Ini antara yang terlibat dengan kaedah ini. Yang kedua itu, apabila seorang membeli barangan, misalnya atas dapatinya barangan tersebut cacat, maka menjadi haknya untuk membatalkan kontrak tersebut. Berasaskan kaedah ini, darar mesti dihilangkan, kecuali jika tuannya bersetuju untuk menggantinya dengan yang lain. Itu lainlah. Oleh itu, berdasarkan kaedah ini, menurut Syekh Muhammad Isman Shibir, adalah diharamkan bagi seorang Muslim melakukan apa-apa sahaja darar atau kemusnahan terhadap orang lain, sama ada kemusnahan itu sesuatu yang ada kaitan dengan agamanya atau dirinya, atau akalnya atau kehormatannya, atau juga harta bendanya. Ringkasnya, apa-apa sahaja yang boleh membawa mudarat pada diri sendiri dan orang lain adalah tidak dibenarkan berdasarkan kaedah ini. Okey, itu ialah kaedah. Yang keempat itu ad-darar yuzalu. Okey, yang kelima ialah kaedah al-'adatu muhakkamah. Adat itu menjadi hukum.
Kaedah ini secara ringkasnya bermaksud adat diterima sebagai hukum. Adat tak. Kaedah ini digunakan oleh fuqaha secara meluas pada masalah yang berkaitan dengan muamalat dan penghakiman. Di samping bidang lain. Hal ini demikian kerana skop muamalat perniagaan terutamanya sangat luas dan berubah-ubah keadaannya seiring dengan perubahan masa dan tempat dan peniaga. Bergantung kepada adab. Syekh Muhammad Osman Shibir ketika mengulas tentang mahfumnya al-adah, menurutnya apa-apa yang berterusan dalam kalangan masyarakat yang bersangkutan dengan hukum yang berasaskan pemikiran, dan mereka sering kali kembali kepada hukum tersebut dalam kehidupan mereka. Bila ada berlaku, boleh balik pada ini tidak bertentangan dengan nasrah, macam adat pepatih. Harta mesti diberikan kepada hak besar pada wanita, pada anak perempuan. Itu tak boleh sebab memang Allah dah hukum dah lelaki dapat 2 bahagian. Ini bertentangan nas, tak boleh dah. Yang ni tidak bertentangan nas lah maksudnya. Okey, Al-Ansari pula mendefinisikan al-adah. Itu maksudnya al-adah apa maksud dia? Al-adah itu maksudnya apa-apa yang telah bertunjang dalam masyarakat yang bersangkutan dengan hukum yang berasaskan pemikiran, dan mereka sentiasa kembali kepada hukum tersebut dalam kehidupan mereka. Mereka dah biasa dah. Mereka biasa dah dalam keadaan. Dulu ada juga orang Terengganu lah tak. Orang Terengganu lelaki dia pakai pakaian perempuan. Bukan perempuan tak, kain sarung. Kain sarung ni mungkin macam mana Allah lah. Dia pakai pakaian tu sama, lelaki apa sama pakai kain sarung. Jadi menurut semasa itu boleh tapi untuk masyarakat tu lah, sebab dia memang biasa gitulah. Bukan kita menyerupai perempuan, tapi dah menjadi adat pada masa itulah. Tapi sekarang tak boleh lah, tak jadi adat dah pada masa tu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Fuzil, ada kita bacanya surah Al-A'raf ayat ke-199. Fuzil wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Okey, maksudnya berilah engkau maaf dan serulah engkau dengan mengerjakan kebaikan, dan berpalinglah engkau dari orang-orangnya jahil. Lah. Okey, ada lagi surah dan surah At-Talaq ada surah At-Talaq tu. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yunfiq zu sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allah nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allah ba'da usrin yusra. Maksudnya adalah dia memberi nafkah orang yang mempunyai kemampuan dari kemampuannya, dan siapa yang dia disempitkan ke atas rezekinya, maka adalah dia beri nafkah dan apa yang dia telah beri. Allah Subhanahu Wa Taala tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali apa yang telah ia berikan kepadanya. Kelak ia menjadikan setelah kesulitan kemudahan. Okey. Di sini ada sebuah hadis Rasulullah SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Hindu, itu anak perempuan Utbah dan juga isteri kepada Abu Sufyan, telah bertemu dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kaya tapi bakhil. Dia tidak memberikan aku perbelanjaan yang cukup. Ini kita jumpa dah hadis ni. Dalam bab apa itu? Dalam bab undang-undang Islam, undang-undang keluarga Islam. Dah jumpa lah macam mana suami dia bakhil. Maka Rasulullah kata, mendengar itu Rasulullah bersabda, ambillah daripadanya sejumlah wang yang mencukupi untuk kamu dan anak-anak kamu berdasarkan uruf keadaan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Adab diterima sebagai hukum. Ini menjadi dalil asas. Adab menjadi sebagai hukum bagi penetapan hukum syarak yang tidak mempunyai nas berhubung dengan perbezaan dan perkhususan. Kadang-kadang jika tidak ada nas yang bertentangan dengan hukum yang asal, atau terdapat nas tetapi secara umum saja, maka adab pada waktu itu boleh diterima pakai. Kata silap saya dalam hal nafkah, dalam harta sepencarian. Bila berlaku perceraian, ada istilah harta sepencarian. Kata saya, dia tidak ada dalam nas, dalam itu tak ada. Ini adab orang Melayu. Adab orang Melayu dan diterima pakai dalam mahkamah. Harta sepencarian. Ada kisah dalam berlaku, macam mana berlakunya harta sepencarian. Sebab orang Melayu dulu dia buka kebun apa semua, dia bersama kerja dengan suami dia. Ini harta sepencarian. Okey, berhubung aplikasi kaedah ini menurut Syekh Osman Shibir, kaedah al-adah khamah. Okey, aplikasi daripada kaedah ini menurut Syekh Osman Shibir, kaedah al-adah muhakkamah ini memainkan peranan yang sangat besar dalam menentukan suatu hukum yang berasaskan uruf dalam fiqh Islam. Kaedah ini juga tegasnya merupakan kaedah fiqh yang berkembang bersama perkembangan manusia adat.
manusia, dan adat yang baik diterima pakai dalam kalangan Islam dalam manusia yang terhasil melalui pelbagai urusan muamalah yang berlaku dalam kalangan sama manusia. Aplikasi penetapan nafkah kepada seorang isteri misalnya untuk Syekh Osman Shibli tidak ditentukan oleh nas syarak, tetapi penetapan itu hendaklah ditentukan berdasar adat setempat di mana mereka tinggal. Kita bincang juga tentang nafkah nafkah pada isteri. Tengoklah keadaan, macam mana keadaan masyarakat situ lah, beberapa perbelanjaan mesti diberi kepada isteri untuk dia makan dia lah. Ini kita tengok semua lah. Kesimpulannya boleh dinyatakan di sini bahawa kaedah fiqh ini ditulis oleh para fuqaha Islam. Mereka menulis berasaskan intipati yang difaham daripada Al-Quran dan Al-Hadis sebenarnya. Penulisan kaedah fiqhiyah ini dibuat sudah tentu bertujuan memudahkan umat Islam memahami asas penting agama yang ditulis secara ringkas, padat, tetapi pemahamannya amat dalam dan menyeluruh. Okey, itulah siri yang kedua untuk kaedah fiqhiyah ini. InsyaAllah kita dapat menghayati ada 5 tadi 5 berkenaan dengan kaedah fiqhiyah yang digunakan oleh para ulama sejarah kita secara Islam dalam untuk memahami tentang keadaan masalah sistem perundangan Islam kaedah. Tapi kaedah 5 ni bukan kata untuk perundangan saja. Banyak bidang-bidang lain pun diterokai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.